Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 24 Mei 2021 bersama saya Fidai Hanan Sahni. Tumpuan berita. Kebanyakan pengusaha pasaraya dan pusat membeli belah di Miri mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan dalam usaha mengekang penularan wabak COVID-19. Menteri Bertanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin berkata, pemantauan dilaksanakan oleh JPBB Miri mendapati semua 6 pusat membeli belah mematuhi SOP yang ditetapkan. Tengok kuasa kita mengadakan satu kawasan surprise check atas supermarket kompleks Negara dan juga supermarket besar pasaraya kita di kawasan di sini di Riam. Kita telah pergi ke 6 buah pasaraya dan tempat membeli belah dan didapati bahawa mereka semua ini mematuhi keperluan SOP. Ditemui selepas mengadakan pemeriksaan mengejut di Riam dan Taman Tunku pada Ahad, beliau berkata semua pasaraya dan pusat beli belah diperiksa mematuhi SOP terkini iaitu penetapan had bilangan pelanggan yang dibenarkan masuk berdasarkan kapasiti premis. Dalam pada itu, Datuk Lee yang juga Menteri Pengangkutan Sarawak turut mengadakan lawatan ke kedai makan bagi memastikan tiada pengusaha yang melanggar SOP dengan tidak membenarkan makan di dalam premis. Sekali lagi lah kita meminta semua bekerjasama dan juga mematuhi segala SOP yang telah dikeluarkan. Kita juga ada pergi sebuah kedai jualan makanan juga dan juga meminta mereka mematuhi SOP di mana pelanggan tidak dibenarkan makan di tempat kedai-kedai makan itu. Dan mereka ada kita tidak harus sediakan meja-meja iaitu no dining. Dalam pada itu, Datuk Lee turut meminta masyarakat Dayak di bahagian Miri untuk tidak pulang ke kampung atau rumah-rumah panjang bagi menyambut Hari Gawai. Tegasnya ini adalah penting selaras dengan SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB seperti yang telah diumumkan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak yang akan dilanjutkan sehingga 7 Jun 2021 di seluruh negeri selain syarat-syarat SOP COVID-19 diperketatkan seperti yang telah dikuatkuasakan pada 12 Mei 2021. Menurutnya dalam kenyataan media pada Jumaat, JPBB Miri ambil serius mengenai perkara ini kerana tidak mahu COVID-19 sekali lagi merebak keluar bandar atau ke kawasan pedalaman di mana ia akan menjejaskan usaha untuk memutuskan rantaian jangkitan. Tambah Datuk Lee, orang ramai khususnya masyarakat Dayak dinasihatkan agar mematuhi SOP sambutan Hari Gawai semasa PKPB dan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD dikemaskini 19 Mei 2021 yang telah dikeluarkan oleh Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Unifor Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS. Berita seterusnya. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail meminta kontraktor memberi fokus terhadap penyiapan projek menaik taraf Pusat Latihan Pertanian Kubong. Katanya projek dilaksanakan Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA berjumlah 2.8 juta ringgit itu dilaksanakan selama 12 bulan bermula 16 Oktober 2020 dan sepatutnya siap 15 Oktober 2021. Bagaimanapun sehingga April 2021, kemajuan projek hanya 33.17% berbanding 43% yang dijadualkan iaitu lewat sebanyak 9.83%. Ditemui selepas mengadakan lawatan ke tapak projek itu pada Sabtu, beliau yang juga Adun Bukit Kota menjelaskan faktor kelewatan pelaksanaan projek disebabkan keadaan cuaca yang tidak menentu, musim hujan, masalah bekalan bahan binaan selain pekerja di tapak binaan masih bercuti hari raya. Antara skop projek ialah menaik taraf kemudahan PLP sedia ada, membina pagar di sekeliling PLP, menaik taraf kalvert dan papan tanda pintu masuk ke PLP, membina baru makmal penyelidikan, membina baru tapak semayan dan pembenihan, membina bangunan genset dan tandas.
Sementara itu, Datuk Dr. Abdul Rahman menyeru golongan petani dan nelayan di daerah Limbang dan Sarawak untuk mencontohi kejayaan pengusaha kolam ikan di Kampung Mengari, Andres Etong Bayong. Menurutnya, berkat kegigihan Andres dan keluarganya mengusahakan kolam itu sejak tahun 1991, perniagaannya kini berkembang maju hasil permintaan menggalakkan daripada masyarakat setempat di Limbang. Semasa melawat kolam ikan itu pada Sabtu, Datuk Dr. Abdul berkata, Andres kini telah berjaya meraih pendapatan bulanan kasar antara RM10,000 ke RM15,000 sebulan. Kini beliau telah mempunyai 11 kolam tanah, 11 kolam simen, 12 sangkar, 19 jenis kanvas dan 6 tangki simen khas untuk pembenihan. Tambahnya lagi, kejayaan lebih ramai warga petani dan penternak di negeri ini sangat penting untuk mencapai hasrat kerajaan negeri menjadi pengeksport produk berasaskan pertanian menjelang tahun 2030. Menurut beliau lagi, kerajaan Sarawak sentiasa membantu sesiapa sahaja yang menunjukkan minat dan kesungguhan untuk mengusahakan pertanian atau peternakan sebagai sumber pendapatan bulanan. Beralih ke laporan COVID-19. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak pada Ahad memaklumkan Sarawak merekodkan 663 kes positif baharu menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 42,283 kes. Sibu mencatat kes tertinggi dengan 112 kes, disusuli Kuching dengan 105 kes dan Miri 103 kes. Senarai lengkap daerah-daerah yang merekodkan kes adalah seperti tertera. Sementara itu, 3 kes kematian baharu dilaporkan meningkatkan jumlah angka korban kepada seramai 252 orang. Dalam pernyataan sama, JPBN Sarawak turut mengisytiharkan 4 kluster baharu iaitu 2 kluster di daerah Kuching, 1 di daerah Kenawit dan 1 kluster di daerah Pakan. Selain itu, berlaku pertukaran status iaitu daerah Marudi telah bertukar ke status kuning daripada status hijau dan daerah Tanjung Manis pula telah bertukar ke status jingga daripada status kuning. Sementara itu, JPBNS Sarawak telah memutuskan untuk memperketatkan SOP PKPB yang sedia ada berkuat kuasa 25 Mei 2021 hingga 7 Jun 2021. Maklumat pindaan berhubung SOP ini akan dipaparkan di laman web Majlis Keselamatan Negara MKN mulai 24 Mei 2021. Selain itu, turut diisytiharkan pelaksanaan pelanjutan serta penamatan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di beberapa lokasi berikut. Laporan selanjutnya, Polis Daerah Mukah berjaya mematahkan cubaan menyeludup 150 karton minuman keras dengan nilai rampasan sebanyak RM98,000 termasuk kenderaan. Menurut Ketua Balai Polis Daerah Mukah DSP Muhammad Rizal alias, tangkapan dibuat kira-kira jam 12.15 pagi oleh sepasukan anggota Balai Polis Daerah Mukah yang membuat operasi bersepadu. Ketika sampai di persimpangan Jabungan, jalan Mukah Balingian telah terserempak dengan sebuah lori kargo dan pasukan ini telah menahan lori kargo tersebutlah. Setelah membuat pemeriksaan lori kargo tersebut, dalam lori tersebut mengandungi sejumlah minuman keras minuman keras yang disyaki tidak mempunyai yang disyaki sebagai minuman keras yang diseludup lah. Dan apabila kita buat lagi pemeriksaan terhadap ke atas minuman keras tersebut, sememangnya tidak ada dokumen yang sah lah yang menunjukkan minuman keras itu ada bukti import lah daripada pihak custom.
Bercakap dalam sidang media pada Ahad, beliau menjelaskan pihaknya juga telah menahan seorang lelaki berusia 34 tahun yang bertindak sebagai pemandu lori kargo tersebut. Katanya tangkapan dan rampasan telah dibawa ke Balai Polis Daerah Mukah untuk siasatan lanjut. Kita siasat di bawah Seksyen 135/1/D Akta Kastam 1967 yang memperuntukkan tidak kurang daripada 10 kali ganda atau 100,000 nilai rampasan dan tidak lebih daripada 20 kali ganda atau 500,000 denda untuk nilai rampasan ataupun penjara tidak kurang daripada 6 bulan atau lebih daripada 5 tahun penjara, ataupun kita boleh hukuman boleh dikenakan kedua-duanya sekali, denda dan juga penjara sekali. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fidai Hanan Sahni dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.